Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam siri video mingguan saya. Saya Saiful Mualim. Jika anda masih mempunyai masalah bagaimana nak gerakkan bisnes kita dalam network marketing, bagaimana nak konsisten, bagaimana nak membina momentum dan bagaimana nak membina ramai leader supaya bisnes kita berkembang, maka dapatkan konsultansi daripada saya ataupun pertolongan daripada NetPro. Dan minggu ini kita akan teruskan kepada langkah yang keempat. Langkah yang keempat dalam network marketing business adalah closing. Dan ramai orang suka untuk mendengar bahagian ini kerana mereka amat menanti-nantikan apakah cara-cara yang begitu berkesan agar closing kita dapat lakukan. Okey, dan kita mulakan dengan tips yang pertama. Seperti biasa saya akan hanya berikan 5 tips. So semuanya 5 tips. Tips yang pertama, closing is a process. Maknanya bila saya kata proses, dia tidaklah satu event. Maknanya closing itu tidak boleh berlaku dalam satu masa sahaja. Dan untuk memberi kefahaman yang lebih detail lagi, perlu kita nyatakan bahawa pertamanya kita punya prospek mesti besar. It's a larger prospect. It's a number game. Jangan kita hanya mencari 4-5 prospek. Jangan kita berfikiran seperti seorang amateur di mana kita mengatakan 6-7 prospek dah cukup, kerana kita mengharap kepada luck ataupun kepada nasib supaya kita dapat berjumpa leader-leader yang hebat untuk mengembangkan bisnes kita. Itu adalah satu mindset yang salah. Jadi perlu untuk kita membina prospek yang ramai, yang besar dan berterusan, dan juga supaya kita dapat meneruskan kita punya closing dengan begitu mudah. Okay, yang keduanya adalah kita mesti membuat appointment. After appointment ini telah pun saya terangkan in great detail semasa langkah yang ketiga, iaitu langkah follow up, di mana kita perlu melakukan sekurang-kurangnya 4 hingga 5 follow up. Ada orang mengatakan 7 follow up adalah satu number yang sesuai, kerana dengan 7 follow up kita cukup mantap, yang mana kita akan memastikan chance ataupun kita punya peluang untuk membuat closing lebih tinggi. Tetapi perlu kita balancekan dengan satu konsep yang kita panggil kepada shift and sort. Maknanya kita kena move, kita kena alihkan dari satu prospek ke satu prospek. Kita kena bergerak daripada satu prospek ke satu prospek. Kita tidak boleh spend masa yang banyak kepada satu-satu prospek hanya kerana kita mengharapkan prospek ini untuk membuat closing. Kerana apa? Kerana banyak lagi leaders dan catalyst di luar sana. So kalau kita lambat untuk mengejar mereka, maka kita tidak akan dapat. Jadi kita kena ada mindset di mana kita kena move daripada satu prospek ke satu prospek selepas kita berusaha bagaimana kita hendak membuat closing. Dan juga kita kena ada satu mindset di mana kita harus menerima rejection. Ramai daripada kita tidak bersedia menerima rejection, sedangkan rejection itu adalah normal. Bayangkan kalau semua orang menerima ataupun tak reject. Kalau semua orang tak reject, maknanya semua orang dalam dunia ini boleh jadi jutawan, betul kan? So maknanya kat sini orang yang berjaya hanya 5%, kan? Jadi kita kena ikut the first top 5% orang yang berjaya, bagaimana mereka menghadapi rejection. Ada caranya dan sebagainya. Tips yang nombor 2 ni bagi saya adalah satu tips yang paling penting. Dia tidak boleh kita dapat dengan sekejap. Maknanya dia memerlukan kita berlatih, kita melakukannya dari satu ke satu prospek, dan insyaAllah kita akan dapat skill itu, iaitu di mana kita membuat closing dengan menggunakan kita punya heart kita. Maknanya kita close with our heart, kita talk with our heart. Maknanya kita menggunakan passion kita menggunakan belief kita, kepercayaan kita, dan kita mestilah bersikap autentik. Autentik ni kalau dari segi leadership, maknanya kepimpinan yang asli. Maknanya kita tak buat-buat, maknanya bercakap melalui hati kita. Alright, so sebab itulah bila kita bercakap melalui hati kita, orang akan nampak kita dan orang akan trust kita, kerana kita kena build trust. Dalam bisnes ini kita mesti ada high trust, dan trust bukanlah satu yang kita boleh paksa. Trust adalah something yang kita kena earn, yang kita kena dapat melalui apa yang kita lakukan. Dan kemudian juga seperti dalam follow up saya telah serangkan,
maknanya kita kena ada storyline. Kita kena gunakan konsep 3K, di mana kita menggunakan keserasian produk, first K. Second K, kita menggunakan keseronokan dalam kita berbisnes, dan kemudian keseronokan dari segi keuangan. So itulah 3K yang selalu kita gunakan dari segi storyline. Kemudian kita kena make sure kita ada attraction. Sebab apa? Sebab ramai orang percaya bahawa jika produk kita kuat, produk kita strong, maka senang membuat closing. Belum tentu lagi ya. Kerana sebenarnya yang paling utama sekali adalah prospek akan tertarik dengan kita. Prospek akan tertarik dengan kita, kemudian mereka akan lihat jika produk itu ada nilai tambah dan memberi makna kepada mereka, memberi solusi kepada mereka, barulah mereka akan membuat closing. Jadi untuk kita memberi tarikan kepada mereka, kita mestilah build the relationship, kita membina persahabatan kepada mereka, dan kita improve dari semasa ke semasa, di mana tujuan utama kita adalah untuk kita dapat transfer belief kita kepada prospek kita agar mereka dapat membeli produk dan servis kita. Alright, anda semua ready untuk tips yang nombor 3? Tips yang nombor 3 adalah mindset of welcoming rejection. Ramai orang tidak sedar bahawa kita harus welcoming the rejection, dan kita kena bersedia dengan rejection, kerana rejection ini adalah normal. Betul kan? Rejection akan normal, dan sebab tu kalau kita tak ready, kita akan dengar mereka akan selalu mengadu kepada kita, kenapa mereka selalu reject, kenapa saya nak bagi sampel tidak mahu, kenapa saya nak buat demo tidak mahu, kenapa saya nak buat presentation tidak mahu, dan sebagainya. Okey, dan perlu kita ingat bahawa bila mereka berkata no bukanlah bermakna mereka tidak akan membeli sampai bila-bila. No bermaksud not now. Saya bagi contoh, mungkin produk itu belum diperlukan buat masa ini. Okay, mungkin akan hanya diperlukan pada masa akan datang, ataupun mungkin bisnes yang ada yang kita offer kepada mereka itu belum sesuai lagi pada masa sekarang, kerana mungkin mereka masih lagi mempunyai kewangan yang kukuh dan sebagainya. Jadi kita kenalah move on, dan juga sambil kita keep kita punya prospek itu sebagai kita punya prospek yang kita akan follow up di masa akan datang. Yang kedua adalah untuk kita mengetahui bahawa ramai daripada kita bukan setakat rejection yang mereka takut, tapi mereka sendiri menghadapi masalah kerana mereka masih lagi ragu-ragu, mereka masih lagi takut, malu, malas dan sebagainya. Dan ini adalah sikap-sikap yang kalau kita tidak keluar daripada sikap-sikap ini, maka kita tidak akan mengubah mindset kita dan attitude kita. Dan perkara inilah yang saya akan tekankan dalam seminar NetPro yang akan datang ini, dan juga kepada sesi-sesi coaching dan konsultasi saya di masa akan datang. Dan pastikan anda subscribe ataupun pergi kepada event-event yang kita sediakan oleh NetPro. Okay, so saya bagi contoh, bila umpamanya kita membuat panggilan telefon, kita membuat PepsiCo konsep, di mana PepsiCo konsep ini kita boleh mulakan dengan P, iaitu di mana P adalah permission, iaitu kita umpamanya meminta permission bila kita menelpon, tuan bolehkah saya bercakap 3 minit mengenai satu perkara yang penting untuk kesihatan kita umpamanya. Ya, dan kemudian kita mestilah bercakap dengan enthusiastic, dengan enthusiasm. Tapi untuk kita bercakap dengan begitu bersemangat, kita mestilah ada belief yang kuat, kita mestilah ada passion yang sedia ada. Okay? Dan kerana itu kita akan mudah untuk bercakap melalui hati kita. Kemudian P pula stand untuk praise atau pujian, di mana kita akan memuji. Kalau orang tu kita kenal, kita bolehlah memuji. Seperti jika kita lihat beliau adalah seorang yang berjaya dari segi kerjaya dan umpamanya, ataupun jika kita tak kenal, mungkin kita lihat beliau mempunyai kereta yang cantik atau mempunyai baju yang cantik dan sebagainya. Dengan itu kita akan mudah untuk mendapat common ground ataupun similarity. Sebab kalau kita berbicara dengan somebody, amat penting untuk kita ada common ground supaya kita lebih diterima untuk kita mudah mengenengahkan apa yang kita nak ketengahkan. Kemudian S stand for space, di mana kita jangan memaksa. Seperti yang saya terangkan sebelum ini, kita jangan menjadi pemburu. Kalau kita jadi pemburu, mereka akan lari daripada kita. Kita kena hendaklah menjadi petani, iaitu mana kita nurture, kita develop
relationship dengan mereka. So umpamanya tuan, selepas tuan tengok video ini, kalau tuan umpamanya tidak tertarik atau tidak suka, tidak mengapa, dan sebagainya. Kemudian CEO bermaksud closing. Closing di sini bukanlah bermaksud closing sale, tapi setiap kali kita bercakap, membuat panggilan telefon, mestilah kita recap balik apakah appointment yang kita buat agar kita kedua-dua pihak bersetuju dan ingat akan masa yang akan kita tetapkan kepada next appointment. Ya. Okey, kemudian bila kita mendapat rejection, kita menggunakan teknik 3F. Saya telah terangkan juga semasa follow up, iaitu kita menggunakan feel, felt and found. Ini amat popular yang digunakan oleh, yang telah diterangkan oleh Mr. John Kalanch, iaitu dalam buku Being the Best You Can Be in MLM. Ya. So kita boleh gunakan teknik ni, ya. Seperti bila mereka mengatakan mereka tidak mempunyai skill, dari mereka tidak biasa dengan network marketing umpamanya, maka kita pun boleh mengatakan bahawa itulah yang saya rasa ketika saya mula ingin mencuburi bisnes ini, dan itulah yang saya rasakan masa saya mula-mula berbisnes dalam network marketing ini. Tetapi setelah saya berkecimpung dalam bisnes ini, saya dapati ianya amat berbeza sekali, dan kita bolehlah membuat storyline selepas itu, dengan storyline testimoni tentang keuangan, tentang produk dan services kita, dan juga yang lain-lainnya, ya. Dan perlu kita tekankan dalam pencarian kita untuk membuat closing ini, apa yang kita mahu adalah supaya kita hendak mencari orang yang nak bekerja dengan kita. So kita tidak mahu memaksa-maksa orang supaya bekerja dengan kita. So kita nak bekerja dengan prospek yang suka nak bekerja dengan kita. Untuk mendapatkan prospek yang sebegini, kita haruslah move dari satu prospek ke satu prospek dalam masa yang tepat, ya. Okey, tips yang keempat, tidak kurang pentingnya, ya, untuk membuat closing, iaitu kita harus menjadi seorang coach atau seorang jurulatih, dan juga sebagai seorang perunding ataupun seorang konsultan, ya. Kita lupa kadang-kadang kita excited dan kita suka menjadi debater, kita selalu nak menang point of argument, ya. Yang ini kita perlu elakkan, ya, kerana jika ini berlaku, sudah tentu kita akan tidak dapat membuat sale, ya. Jadi kat sini penting, ya, bila kita approaching kita punya prospek, kita bukanlah the message, tapi kita adalah messenger, dan kita menggunakan teknik bahawa kita hanya messenger kepada company kita, yang mana kita menyampaikan testimoni-testimoni, kita menunjukkan value-value yang telah pun ditunjukkan oleh produk dan services kita. Okey, dan kita juga harus sedar bahawa kita harus memberikan pelajaran dan memberikan ilmu pengetahuan semasa kita membuat prospecting dan juga membuat sharing dan sebagainya. Kerana seperti saya tekankan banyak kali, kita kena menunjukkan nilai tambah, lebih menunjukkan benefit dari menunjukkan feature produk itu. Dan jangan sekali-kali kita nak menang in term of point of argument ataupun menunjukkan kebenaran. Boleh menunjukkan fakta sekali-sekala, tetapi kita tidak boleh berlawan argument, kerana kita tidak akan menang daripada sini, ya. Dan kita kena menjadi seorang konsultan ataupun perunding, kerana saya juga mendengar banyak feedback yang mengatakan mereka dapat membuat closing bila mereka ataupun prospek tertarik dengan konsultansi kita atau runding cari kita, bagaimana menyelesaikan masalah yang mereka ada. So seolah-olah macam kita menjawab what is in there for me, ya. Bila kita dapat menjawab persoalan seperti itu, kita akan dapat membuat closing dengan senang dan cepat. Dan last but not least, seperti yang saya terangkan sebelum ini, kita hendaklah dalam proses itu bukan menjadi seorang pemburu atau seorang ataupun seekor jerung yang sentiasa memburu buruan mereka, tetapi kita hendaklah menjadi seorang petani, di mana seorang petani akan mementingkan bagaimana dia ingin grow ataupun ingin nurture tanaman mereka agar ia akan tumbuh dengan begitu subur dan akan memberikan hasil yang banyak. Okey, tips yang kelima ataupun tips yang terakhir, ini tips yang saya learn ataupun saya belajar daripada ramai network marketing professional, seperti daripada Mr. Eric Worre, juga daripada Darren Kidd,
dan sebagainya, dan mereka mengatakan bahawa menggunakan teknik soalan yang mantap. So di sini saya memilih 6 soalan yang mantap yang patut kita gunakan semasa closing, okey. Sebagai contoh, soalan yang pertama umpamanya selepas kita membuat perkongsian video atau perkongsian demo dan sebagainya, bolehlah kita bertanya, apakah part yang tuan paling suka daripada demo saya tadi ataupun daripada video tadi umpamanya. Itu adalah soalan yang akan memberi kita jawapan yang positif. Kemudian soalan yang kedua, bolehlah kita bertanya dari segi skala. Daripada skala 1 hingga 10, okey, anda berada di skala yang mana? Umpamanya kita telah pun berkongsi mengenai marketing plan, video marketing plan, ataupun upline partner kita baru saja habis menerangkan tentang marketing plan, maka kita boleh bertanya, anda berada di skala yang mana? Jadi di situlah kita boleh bertindak untuk memastikan mereka berada di skala 10 umpamanya. Kemudian yang paling penting sekali, selepas katalah kita membuat katalah kita ingin membuat closing, hampir untuk membuat closing, bolehlah kita bertanya umpamanya, berapakah pendapatan yang awak inginkan ataupun yang tuan inginkan jika sekiranya tuan bersama-sama saya dalam bisnes network marketing ini. Ini adalah mungkin satu cara untuk kita mengetahui sama ada mereka berminat untuk berbisnes ataupun tidak. Jadi kita tanya, berapakah pendapatan? The reason ataupun penyebabnya adalah kerana kita tidak mahu mereka overly expect. Okay, katalah mungkin ada yang berkata saya nak RM500 dalam sebulan. Mungkin 500 cukup sebagai pendapatan sampingan, tapi setengah orang mereka nak mendapatkan 50,000 umpamanya sebulan. Ada yang mungkin nak mendapatkan lebih daripada itu dan sebagainya. Di sinilah kita akan bertanya kepada soalan yang seterusnya, iaitu kita bolehlah bertanya, dengan pendapatan yang tuan inginkan ini, berapa jamkah yang tuan boleh spend dalam masa seminggu? Di sinilah kita boleh melihat berapa banyakkah usaha yang mereka boleh untukkan untuk mencapai pendapatan yang mereka mahu. Dan kat sinilah jika kita rasa ada sesuatu yang tidak align, kita boleh alignkan. Kalau katalah umpamanya RM50,000 sebulan, tapi kita hanya akan spend selama 2 jam sehari, maka kita boleh memberitahu bahawa ia sukar dan kita harus kita kena increasekan ataupun kita kena tambahkan the number of hours yang kita akan spend untuk setiap hari, ataupun kita rendahkan daripada segi pendapatan supaya ia lebih realistik dan lebih senang untuk kita mencapai target. Itu adalah soalan yang keempat. Kemudian soalan yang kelima, kita boleh bertanya, berapa lamakah tuan atau awak boleh memberi peluang kepada saya dengan pendapatan yang tuan inginkan tadi, dan juga dengan berapa jam yang tuan untukkan seminggu. Maknanya berapa lamakah kita akan bersama-sama dengan dia dalam membina bisnes ini. Dan kita boleh tanya, mungkin jawapannya selama 6 bulan ataupun selama setahun ataupun selama 3 bulan dan sebagainya. Dan mungkin kalau mereka kata selama sebulan, kita boleh align dengan mereka bahawa sebulan adalah satu masa yang pendek, kita memerlukan masa yang panjang untuk bekerjasama untuk memastikan kita dapat pendapatan yang kita inginkan secara konsisten. Kemudian soalan yang paling power, yang terakhir sekali, terutamanya untuk membuat closing dari segi bisnes, adalah dengan soalan sebegini. Jika seandainya saya tunjukkan anda bagaimana untuk mendapatkan pendapatan yang tuan inginkan ini dengan berapa jam yang tuan akan untukkan setiap minggu, adakah anda akan bersama-sama dengan saya membuat bisnes ini selepas saya tunjukkan cara, ataupun adakah tuan akan bersama-sama dengan saya dalam bisnes ini jika saya tunjukkan cara bagaimana ingin mendapatkan pendapatan yang tuan nak sebanyak RM50,000 dengan 8 jam sehari yang tuan akan untukkan. Tentunya jawapannya adalah positif, kerana mereka sendiri yang meletakkan target ini, iaitu RM50,000 umpamanya, dan juga 8 jam sehari. Dan insyaAllah selepas itu kita akan membuat closing dengan sempurna. Okey, kita telah pun berada di penghujung kepada video mingguan kita pada hari ini, dan kita recap balik apa yang kita perkongsikan hari ini, iaitu
step yang keempat daripada 7 step dalam network marketing. Okay. Tips yang pertama daripada closing ini adalah kita kena ada mindset bahawa closing is a process. Ya. Okay. Kemudian tips yang kedua, kita haruslah menggunakan cara closing from your heart. Maknanya kita talk from our heart. Maknanya kita menunjukkan passion kita. Kemudian tips yang ketiga, kita mesti ada mindset of welcoming rejection. Ya, maknanya kita kena bersedia menghadapi rejection dan kita menukarkannya untuk supaya ia lebih kepada acceptance. Ya. Dan tips yang keempat adalah untuk kita menjadi coach ataupun menjadi jurulatih ataupun kita menjadi perunding ataupun konsultan, ya. Kerana tujuan kita adalah untuk memberi kepercayaan untuk transfer kita punya belief, ya. Dan tips yang terakhir sekali adalah untuk menggunakan teknik 6 soalan yang efektif yang boleh kita ajukan kepada prospek kita untuk memastikan kita mendapat jawapan-jawapan yang positif untuk membuat closing yang efektif. So itu saja pada minggu ini perkongsian saya, iaitu langkah yang keempat. Dan jika anda semua suka kepada video ini, sila subscribe, like and also share kepada semua orang. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi kepada video yang seterusnya pada minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.